Apa maksud min mazahir qudratillahi ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, bersyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan menyambung semula kajian kita ataupun kelas tafsir dan ulumuhu, dan insya-Allah kita akan menyambung di dalam surah An-Najmu di bawah tajuk min mazahir qudratillahi ta'ala. Dan ini merupakan tajuk yang kedua terakhir. Kedua terakhir sebelum tajuk yang terakhir, iaitu I'tiaz bil Quran. Okey. Apa maksud mazahir qudratillahi ta'ala? Antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi dalam surah An-Najmu ni pada tajuk min mazahir qudratillahi ta'ala akan menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Bermula ayat 43 sehinggalah ayat yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan apa? Adhaka. Apa maksud adhaka? Ketawa. Wa abka. Dan menangis. Jadi dalam kekuasaan Allah Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala menciptakan apa? Ketawa dan juga menangis. Iaitu manusia lah, bukan Allah Ta'ala. Manusia. Makhluknya. Allah Ta'ala menciptakan kita bergembira, kita bersedih, kita menangis. Jadi adhaka wa abka di sini jika lihat kepada sirba lagi adalah apa? Tibak. Tibak ni apa maksud tibak? Apa maksud tibak? Berlawanan. Apa dia? Berlawanan. Apa yang berlawanan? Adhaka dengan abka, kan? Sirba lagi di sini adalah tibak. Okey. Seterusnya fasir dia khalaqa ad-dhahika wal buka. Jadi Allah Taala, jadi hu di sini siapa? Di domir. Domir juga kamu kena ambil berat. Okey, ambil tahu. Jadi kalau kamu jumpa mana-mana domir, hu, huwa sini, jadi kamu kena nyatakan siapa? Hu. Siapa yang menciptakan ketawa dan menangis ni? Hu ni siapa? Sungguhnya siapa? Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan ketawa dan menangis. Khalaqa ad-dhahika wal buka. Allah Ta'ala menciptakan apa? Ketawa dan menangis. Wakila, ada juga yang berpendapat khalaqal faraha wal khusna. Allah Ta'ala menciptakan apa? Kegembiraan. Farah, kegembiraan, wal huzna, hazan. Hazan ni apa? Kesedihan. Wakila, ada juga yang berpendapat adhakal mu'minina fil uqba bil mawahib, iaitu orang-orang mukmin mereka ketawa di mana? Di akhirat. Okey, dengan sebab kurniaan yang mereka dapat, iaitu ganjaran syurga. Jadi mereka bergembira. Mereka ketawa di mana? Di akhirat, di atas bil mawahib, dengan kurniaan ganjaran yang Allah berikan. Wa abkahum, dan mereka, hum ni siapa tadi? Hum ni siapa tadi?
Orang mukmin. Orang mukmin. Dan mereka apa? Menangis di dunia bin nawaib dengan kerana adanya apa? Ujian dan musibah. Di mana? Di dunia. Seperti mana yang berlaku sekarang lah. Kita ditimpa apa? Musibah. Musibah apa? COVID-19. Jadi kita apa? Berasa apa? Duka cita. Sedih. Menangis. Ada yang kehilangan apa? Sanak saudara. Adik-beradik. Ibu bapa. Keluarga. Dan sebagainya. Rakan-rakan. Jadi kita rasa apa? Kita rasa sedih. Kita rasa menangis. Ujian di dunia. Tetapi kita akan apa? Adhakal mu'minin fi uqba bil mawahib. Dan kita akan bergembira di akhirat dengan ganjaran kurniaan yang Allah berikan, iaitu syurga, insya-Allah. Jadi dan Allah Taala menciptakan ketawa dan menangis. Ketawa dan menangis. Kita lihat yang seterusnya. Okey. Ini yang berkaitan dengan ayat 43, soalan. Jika ada soalan kan. Okay, iaitu mal maksud, mal makna, mal murad dan sebagainya. Jadi dalam ayat 43 ini ada soalan. Uskur aqwal al-ulama fi qaulihi ta'ala. Apa dia? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Jadi di sini ada 3 aqwal ulama. Yang pertama, khalaqad dhahika wal buka. Seperti mana yang kita yang disebut di dalam fasal tadi kan. Iaitu yang pertama, Allah menciptakan ketawa dan menangis. Yang kedua, Allah menciptakan apa? Faraha wal husda. Kegembiraan dan kesedihan. Yang ketiga, Allah Ta'ala iaitu orang mukmin, mereka bergembira di akhirat dengan kurniaan, dan mereka wal buka tertinggal sini. Dan mereka menangis di fid dunya bin nawaib. Mereka menangis di dunia dengan ujian dan musibah yang ditimpa ke atas manusia di dunia. Ini uzkur aqwal al-ulama. Jadi kalau soalan tanya, mana ada 3 lah pendapat di sini. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-44. Apa lagi? Kekuasaan Allah Ta'ala. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan Allah Ta'ala menciptakan apa? Amata. Amata ni apa? Kematian. Dan kehidupan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi Allah Ta'ala juga menciptakan kita manusia, makhluk. Allah mematikan kita. Allah menciptakan kita. Allah menghidupkan kita. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala. Juga serba lagi disambung juga. Tibak. Sebab berlawanan. Amata, mati, ahya, hidup. Berlawanan di sini. Jadi serba lagi di sini iaitu at-tibak. Iaitu amata al-aba. Iaitu Allah mematikan siapa? Nenek moyang kita. Generasi yang terdahulu sebelum kita. Wa ahya abna, dan Allah Ta'ala menghidupkan generasi selepasnya. Allah menghidupkan kita lah. Nenek moyang kita kan yang meninggal. Jadi Allah Ta'ala gantikan dengan apa? Dengan kita. Cucu, cicit dan sebagainya. Ataupun amata bil kufri wa ahya bil iman. Allah mematikan kekufuran dan menghidupkan keimanan. Okey. Jadi Allah Ta'ala apa? Ada juga yang berpendapat maksud di sini iaitu Allah mematikan kekufuran yang ada dalam diri kita dan Allah menghidupkan dengan keimanan dalam diri kita. Sebab itu kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kita mendapat hidayah. Orang yang belum lagi beriman dan Allah menghidupkan iman dalam hati mereka, maka mereka telah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah mematikan kekufuran dan menghidupkan keimanan. Yang ketiga, ada yang berpendapat
Amata huna wa ahya hunaka, iaitu kita mati di dunia dan akan dihidupkan di akhirat, di sana, iaitu di akhirat. Ini tiga juga, tiga pendapat di sini, iaitu amata wa ahya di sini, iaitu Allah yang pertama mematikan generasi yang terdahulu dan menghidupkan generasi yang kemudian. Ataupun Allah mematikan kekufuran dalam diri kita dan Allah gantikan dengan keimanan. Dan yang ketiga, Allah matikan kita di dunia. Amata fid dunya wa ahya fil akhirah. Dan Allah akan menghidupkan kita di akhirat. Kita tahu dunia ni hanyalah sementara. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Itu yang dikatakan pendapat dalam ayat 44, iaitu amata wa ahya. Okey, seterusnya kita lihat apa dia. Soalan yang berkaitan, iaitu apa? Uzkur aqwal mufassirin. Sama juga. Pendapat mufassirin fi qaulihi ta'ala wa annahu huwa amata wa ahya. Yang pertama tadi apa? Tadi fasal tadi apa dia? Yang pertama tadi apa? Amatal aba wa ahya abna. Yang kedua, amata bil kufri wa ahya bil iman. Dan yang ketiga, amata huna, iaitu amata fid dunya. Fid dunya wa ahya hunaka wa ahya fil akhirah. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 45 dan ayat yang ke-46. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Wa annahu, dan Allah Ta'ala juga khalaqaz zawjaini, menciptakan pasangan. Az-zakara wal unsa, lelaki dan perempuan. Jadi Allah Ta'ala juga berkuasa menciptakan pasangan lelaki dan perempuan. Jadi zakara wal unsa di sini sirba lagi je apa? Apa tadi? Apa sirba lagi dia? Tibak. Tibak sama juga. Tibak. Okey, sebab berlawanan. Zakara wal unsa. Wa annahu dan Allah Ta'ala khalaqaz zawjaini, menciptakan apa? Pasangan, iaitu zakara wal unsa. Min nutfatin, daripada apa? Nutfah. Nutfah ni apa? Air mani. Idza tumna, apabila ia dipancarkan ke rahim ibulah, isteri kita. Annallah menciptakan apa? Sinfani, dua jenis, iaitu zakara wal unsa. Daripada mana? Min nutfah, daripada apa? Air mani. Idza tudfaku fir rahim, yang terpancar di dalam rahim siapa? Ibu kita. Seterusnya, okey, zaujaini, sinfaini, perkataan serti. Okey, idza tumna, idza tudfaq. Ambil ini dia, fir rahim ni abaikan. Idza tumna, idza tudfaq. Kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-47, wa anna alaihi nash'atal ukhra, dan Allah Ta'ala juga menciptakan, menghidupkan semula. Jadi Allah Ta'ala telah mematikan kita di dunia. Allah Ta'ala juga berkuasa menghidupkan semula. Nash'atal ukhra, menghidupkan semula makhluknya, khususnya manusia lah, di hari akhirat. Kita akan dibangkitkan nanti. Iaitu al-ihya ba'dal maut, iaitu kehidupan selepas kematian. Kematian di dunia lah. Ihya fil akhirah, kehidupan di akhirat. Ba'dal maut, selepas kematian. Fid dunya. Itu kau nak tambah lah. Ya, Allah Ta'ala mampu, berkuasa, mampu menghidupkan makhluknya di akhirat selepas Allah Ta'ala mematikan makhluknya ataupun manusia di dunia.